Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafa'kan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada pagi ini kita masih lagi diberikan peluang dan keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dapat bersama-sama kita berpagi pada pagi ini dalam keadaan sihat dan afiat dan di atas segala taufik dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada pagi ini juga kita masih lagi diberikan peluang untuk beramal ibadah dan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan insya-Allah hadirin yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, pada pagi ini kita akan menyentuh berkenaan dengan beberapa jenis hati yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, yang mana hati ini adalah merupakan hati yang mati ataupun hati yang telah pun kotor, yang mana hati yang buta, seperti mana yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam ayat Al-Quranul Karim. Sebelum ini kita ada menjelaskan berkenaan dengan beberapa jenis hati yang baik dan hati yang sejahtera. Jadi untuk kali ini kita akan menyambung berkenaan dengan pembahagian hati-hati yang sakit atau hati yang mati dan buta, seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam ayat Al-Quranul Karim. Sebelum kita nak menyebutkan tentang jenis-jenis pembahagian hati yang mati dan hati yang kotor ini, kita nak melihat terlebih dahulu apa yang disebutkan oleh para ulama berkenaan dengan hati yang mati. Apakah implikasi daripada hati yang telah pun terhijab daripada kebaikan, ataupun hati yang telah dihindarkan daripada segala pengajaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini adalah menunjukkan kepada kita bahawasanya hati yang mati ini sangat memberikan kesan kepada jiwa manusia dan kehidupan manusia apabila seseorang itu telah tertimpa akan satu penyakit yang dinamakan sebagai hati yang telah pun dikunci oleh Allah Ta'ala daripada segala kebaikan. Seperti mana kita baca dalam ayat Al-Quranul Karim, di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan satu perumpamaan, hati manusia ini boleh menjadi jauh lebih keras daripada sebongkah atau seketul batu. Di mana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah pada ayat 74, pada firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik
fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Allah Ta'ala menyatakan, kemudian apabila dibiarkan manusia itu akan hatinya, lama kelamaan ia akan menjadi keras. Kerasnya hati manusia itu adalah seperti seketul batu yang besar. Bahkan hati itu boleh jadi jauh lebih keras daripada seketul batu. Kadang-kadang kita tidak perasan dalam diri kita ini kita membawa batu yang keras. Kemana saja kita pergi, maka batu itu berada di dalam tubuh badan kita. Bahkan ia jauh lebih keras daripada seketul batu. Apabila hati itu telah pun mati, perumpamaannya kita telah menjadikan kehidupan kita ini seperti kehidupan seketul batu, ataupun seperti logam-logam yang tidak bernyawa. Kita semua maklum bahawasanya batu adalah sejenis ciptaan Allah yang tidak ada nyawa dan tidak ada roh. Begitu juga dengan logam, besi, metal dan sebagainya. Ia juga adalah merupakan satu bahan yang tidak memiliki nyawa dan tidak memiliki roh di dalamnya. Maka bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, hati manusia apabila ia mati dan apabila ia terhijab dan kotor, seolah-olah tubuh manusia ini adalah tubuh yang kosong daripada jiwa dan roh. Seolah-olah dan seakan-akan manusia telah menjadikan kehidupannya itu adalah seperti kehidupan seketul batu, ataupun seperti sebatang besi, yang mana kehidupan yang seperti ini tidak ada nilaiannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah telah memberikan pada kita satu kehidupan yang memuliakan kita, kehidupan yang lebih daripada kehidupan seketul batu ataupun sebatang besi. Maka sebab itu, untuk mengelakkan hidup kita ini tidaklah diumpamakan seperti kehidupan batu, pokok, air, seperti benda-benda yang tidak berroh dan tidak bernyawa ini, maka peliharalah salah satu daripada anggota yang ada dalam jasad ini, yakni hati. Sebab itu dalam ayat Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela golongan orang-orang yang telah mati dan keras hatinya. Bukan sekadar Allah mengumpamakan kehidupan mereka seperti makhluk yang tak bernyawa, tetapi Allah mencela kehidupan orang-orang yang hidupnya itu seperti makhluk yang tak bernyawa. Dalam firman Allah Ta'ala di dalam surah Az-Zumar pada ayat ke-22, di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, fawailul lilqasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka kebinasaan dan celakalah bagi hati-hati yang telah keras. Apa tanda kerasnya hati itu? Apabila ia sangat berpaling daripada mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang keras adalah hati yang menjauhkan diri daripada Tuhannya. Hati yang keras adalah hati yang melupakan dirinya sebagai hamba Tuhan. Hati yang keras adalah hati yang tidak mengabdikan dirinya dan kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi memperhambakan dirinya kepada iblis dan syaitan dan kepada kemahuan nafsu dan syahwatnya. Inilah yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam surah Az-Zumar. Kemudian kalau kita lihat, sebelum kita nak lanjutkan kepada jenis-jenis hati yang kotor atau hati yang keras, seperti mana yang disebutkan di dalam ayat Al-Quranul Karim. Baik, kita akan pergi kepada jenis-jenis hati ini dulu.
Kemudiannya baru kita akan masuk apakah implikasi dan kesan bagi hati yang keras atau hati yang mati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertamanya kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quranul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala ada menerangkan kepada kita berkenaan dengan jenis-jenis hati yang mati dan sakit. Ada lebih kurang 25 jenis hati. Masya Allah, sangat banyak. Tak pastilah kita dapat ceritakan semua pada hari ini ataupun tidak, tapi kita cuba insya-Allah. Yang pertama adalah qalbul maqbu'. Jenis hati yang pertama, hati yang keras, hati yang mati, hati yang umpama logam, makhluk yang tak bernyawa, namanya al-maqbu', daripada perkataan taba'a, daripada perkataan taba'a. Taba'a ini kalau kita tengok di dalam ayat Al-Quran, sangat banyak lafaz perkataan ini digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merujuk kepada hati yang tidak lagi bernyawa atau hati yang tidak lagi memiliki kesedaran di atas peringatan dan petunjuk hidayah daripada Allah. Kalau kita tengok dalam surah Al-A'raf pada ayat ke-100, Allah Ta'ala ada berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Awalam yahdi lilladzina yarithuna al-ardha min ba'di ahliha an law nasha'u asabnahum bidhunubihim wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, adakah yang demikian itu tersembunyi dan tidak jelas kepada orang-orang yang mewarisi negeri itu sesudah penduduknya yang telah dilenyapkan dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahawa kalau kami kendaki, tentulah kami akan menimpakan ke atas mereka pula azab disebabkan kerana perbuatan dosa-dosa mereka itu, dan kami meteraikan di atas hati mereka sehingga mereka tidak dapat lagi mendengar nasihat-nasihat pengajaran. Dalam ayat ini Allah Ta'ala cerita kepada kaum musyrikin Makkah, yang di mana mereka itu duduk di kawasan penempatan kaum umat-umat silam yang telah dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah, yakni tempat penempatan kaum Thamud. Jadi kaum musyrikin Mekah, penduduk Arab Mekah ini, mereka selalu melewati tempat-tempat kawasan kaum Thamud, dan mereka melihat kehancuran dan peninggalan yang ditinggalkan kaum itu, dan mereka menyaksikannya. Dan Allah memberitahu kepada mereka, inilah kesudahan kepada kaum yang mengingkari kepada ajaran Rasulnya dan mendustakan Tuhannya dan mensyirikkannya. Tapi Allah kata orang-orang musyrikin, walaupun mereka duduk di kawasan tempat kehancuran, mereka duduk dan mereka menyaksikan dan mereka melihat kesan-kesan kehancuran kaum Thamud, namun mereka tidak mengambil pengajaran. Walaupun mereka hidup di tempat itu, walaupun mereka mendengar cerita tentangnya, walaupun mata mereka menyaksikan apakah kesudahan mereka, tapi mereka tetap tidak mendapat sebarang pengajaran dan tidak mengambil sebarang peringatan atau iktibar daripada apa yang mereka dengar atau apa yang mereka saksikan. Maka inilah yang disebutkan sebagai qalbul matbu', yang mana Allah Subhanahu wa taala telah pun mematikan hati-hati mereka dan mengunci hati-hati mereka sehingga kan mereka tidak dapat lagi
membezakan antara kebenaran dan kebaikan dan tidak membezakan kebenaran dan kebatilan, dan tidak dapat lagi membezakan ketaatan dan juga kemungkaran. Dan banyak sekali dalam ayat Quran yang Allah menyebutkan tentang golongan ini yang telah Allah kuncikan hati mereka. Seperti banyak tempat yang Allah nyatakan dalam Quran, Allah kunci hati orang-orang munafiqin, seperti mana dalam surah Al-Munafiqun pada ayat ketiga Allah juga ada menyebutkan hal itu. Siapa lagi golongan Al-Matbu' ini? Allah sebut dalam surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ayat 16, iaitu orang yang menjadikan kehidupannya hanya bertemakan dan berteraskan kepada nafsu. Hidupnya hanya untuk memenuhi kepuasan dan keinginan nafsu. Allah kata, ulaika alladzina taba'allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Mereka ini orang-orang yang kami akan kunci hati mereka. Allah hijabkan, Allah matikan, Allah kuncikan hati mereka, sehingga kan mereka tidaklah hidup melainkan hanya bertuhankan kepada nafsu. Siapa lagi golongan Al-Matbu' ini? Quran juga mengatakan dalam surah Ghafir pada ayat 35, golongan Al-Matbu' yang dikunci hatinya itu, Allah kata, kadzalika yatba'u Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah Ta'ala akan mengunci hati setiap pemilik orang-orang yang mutakabbir, orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang bongkak. Disebabkan kerana itu, janganlah kita tergolong di kalangan golongan orang-orang yang bongkak, orang-orang yang angkuh, kerana sifat sombong dan sifat angkuh dan sifat bongkak adalah salah satu penyakit hati yang sangat memudaratkan dan sangat membahayakan, iaitu dia menyebabkan hati manusia itu terhijab daripada mendapat petunjuk dan hidayah Allah, dan hati itu menjadi terkunci daripada dapat mengambil sebarang pengajaran, sebarang peringatan daripada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ceritalah kepadanya tentang kisah Nabi ke, tentang siksaan neraka ke, tentang nikmat syurga ke, atau tentang kisah para anbiya yang perlu untuk mereka teladani dan contohi, hati mereka tidak ada perasaan kemanisan dan kelazatan untuk mengecapi cerita-cerita dan pengajaran-pengajaran seperti ini. Bahkan dalam Quran Allah sebut, wa idza dzukirallahu wahdahu shma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Apabila disebutkan nama-nama Allah, peringatan-peringatan daripada Allah Ta'ala kepada mereka, hati mereka serta-merta menjadi tidak gemar, tidak suka, bosan, jemu. Tapi apabila disebutkan tentang berita-berita dan cerita-cerita selain daripadanya, idzahum yastabshirun, maka hati mereka segera akan menjadi gembira. Maksudnya bila cerita tentang hal-hal selain daripada akhirat, selain daripada peringatan daripada Allah, maka mereka segera akan menjadi gembira untuk mendengar akan hal-hal selain daripada peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang keduanya, hati yang jabbar. Jabbar ni adalah orang yang suka berbuat kezaliman dan berbuat keburukan dan kejahatan. Orang yang selalu melakukan penindasan, mengambil hak orang lain dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat dalam surah An-Nahl, surah Lebah,
di mana Allah juga menyatakan ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah golongan yang orang-orang Allah telah kunci. Ingat, macam mana nak tahu hati yang sudah terkunci? Bila Allah mengunci hati hambanya, tidak ada kunci yang dapat membukanya melainkan dengan petunjuk Allah Ta'ala. Manusia hanya mampu menyampaikan, tapi manusia tidak empunya dan memiliki kunci hati manusia. Yang empunya dan yang menjadi pemilik kepada hati manusia itu adalah Allah Azza wa Jalla. Sebab itu Nabi SAW ada mengajarkan pada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya, bahawasanya baginda pernah membacakan doa, Allahumma hdi qalbi wasaddid lisani waslul sakhaymata qalbi. Ya Allah, berilah petunjuk kepada hatiku ini dan jadikanlah lidahku berkata perkara yang baik dan benar, dan bersihkanlah segala keburukan dan kejahatan daripada hatiku ini. Jadi indikasinya adalah bila Allah mengunci pendengaran kita. Kemudian Allah sebut wa absarihim, Allah mengunci penglihatan kita. Ini tanda isyarat hati yang matbu'. Bila kita tak suka lagi mendengar kebaikan, bila kita tidak suka lagi untuk melihat perkara-perkara untuk diambil pengajaran dan peringatan, dan yang terakhir kata Allah wa ulaika humul ghafilun, dan mereka adalah orang yang sentiasa melalaikan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hidup mereka itu sentiasa dalam keadaan lalai, berhibur dan juga dalam kemaksiatan dan sebagainya. Baik, kemudian kita nak lanjutkan kepada jenis hati yang kedua. Jenis hati yang kedua iaitu qalbul qasi, hati yang keras. Tadi hati yang terkunci, kali ini hati yang keras. Al-qasi, daripada perkataan qaswah, hati yang keras. Ini Allah Ta'ala ada sebut di dalam ayat Al-Quran menerusi surah, kejap ya, lupa pula ayat ni. Okey, dalam surah Az-Zumar pada ayat 22 Allah Ta'ala ada menyebutkan tentang hati yang keras. Allah menyatakan fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kecelakaanlah, kebinasaan dan kerugianlah kepada orang-orang yang telah keras hatinya, yang membatu hatinya daripada menerima peringatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Dan mereka itu adalah orang yang akan sentiasa kekal di dalam kesesatan. Walaupun kesesatan itu kesesatan yang nyata, tapi mereka tetap kekal di dalam kesesatan itu. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, apa makna hati yang membatu, hati yang mengeras ini? Kata beliau, fala talinu inda dzikri, hati itu tidak menjadi takut, hati itu tidak menjadi lembut. Lembut kerana takut apabila mendengar peringatan-peringatan daripada Allah, ancaman-ancaman daripada Allah, ataupun balasan-balasan daripada Allah Ta'ala. Wala takhsha' wala ta'in wala tafham, bahkan hatinya tidak khusyuk, hanya hatinya tidak suka untuk menghayati, mengambil i'tibar, mentadabbur, bertafakur
dan hatinya adalah hati yang tidak faham. Hanya hati yang tidak ingin untuk memahami kebenaran. Hati yang tidak mahu mengikuti kebenaran atau menerima kebaikan. Maka itu adalah gambaran kepada hati yang telah membatu. Ya, hati yang telah membatu. Seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Kathir di dalam tafsirannya. Manakala kata Imam At-Tabari rahimahullah, yang dimaksudkan kepada hati yang telah membatu itu, kata beliau adalah jaffat qulubuhum wa na'at an dzikrillahi wa a'radat, iaitu apabila hati itu telah menjadi keringnya. Maksud kering ni macam mana? Hati yang membatu ni, kesan dia, tandanya, isyaratnya, apabila air matanya sukar dan sulit untuk mengalir apabila merasa takut kepada Allah. Hati yang tidak suka bermuhasabah, hati yang sangat sulit untuk tangisi akan dosanya, takut akan ancaman Tuhannya, gentar kepada balasan Tuhannya. Hati yang seperti ini dinamakan sebagai hati yang membatu. Hati yang tidak lagi bernyawa walaupun dia berjasad, kerana Allah sifatkannya seperti logam, atau seperti batu yang tidak berruh dan tidak lagi mempunyai jiwanya. Dan kata Imam At-Tabari juga, iaitu a'radat, hati yang suka berpaling. Maknanya hati yang suka berpaling daripada ilmu, berpaling daripada nasihat, berpaling daripada peringatan. Hati yang tidak suka mengambil pengajaran, tak suka mendengarkan nasihat, atau sombong untuk menerima nasihat dan peringatan itu dan teguran itu. Bahkan disebutkan walam yu'min walam yusaddiq bima fi, hati yang tidak akan beriman, yakni tidak akan percaya dan tidak akan membenarkan apa yang telah sampai kepada mereka. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahawasanya Allah menjelaskan hati yang membatu ini adalah hati yang sampai kepada peringkat di mana mereka itu tidak lagi mahu untuk membenarkan janji-janji Allah yang Allah janjikan untuk mereka di akhirat. Hati yang tidak mahu untuk berbuat perkara kebaikan dan pengibadatan kepada Allah, disebabkan mereka tidak mempercayai janji Allah dan ganjarannya. Ini adalah kesan daripada hati yang membatu. Nanti kita akan tengok lagi beberapa kesan-kesan yang lain dengan secara lebih terperinci. Ini saya nak sebut sahaja terlebih dahulu jenis-jenis hati itu. Yang ketiga adalah qalbul maqful atau maqfal, iaitu hati yang telah pun tertutup. Tadi kita bincang hati yang terkunci, yakni hati yang telah tertutup atau terhijab, yang mana Allah Ta'ala sebut di dalam surah Muhammad, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, afala yatadabbaruna al-Quran. Kata Allah, kenapakah manusia itu tidak mahu mengambil pengajaran daripada Al-Quran? Ya, mengapakah manusia itu tidak mahu mengambil pengajaran daripada Al-Quran? Yani apabila mereka mendengarkannya ataupun apabila mereka itu membacanya, mengapakah mereka tidak mahu menghayatinya? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah disebabkan kerana hati mereka itu telah terkunci daripadanya. Subhanallah, kalau kita lihat di sini, Allah memberitahu kepada kita cara untuk kita jaga hati adalah dengan Al-Quran.
Kerana Quran itu adalah makanan dan rawatan bagi hati. Kita selalu cek tahap kesihatan kita, jantung macam mana, buat ECG, kita cek tekanan darah kita, BP kita macam mana, kita cek paras gula di dalam darah kita macam mana, kita cek buah pinggang kita kondisinya macam mana, tahap kesihatan kita macam mana. Bahkan kita rawat kulit kita, rawat wajah kita, sentiasa menghiasi jasad luaran kita ini. Tapi kadang-kala keasyikan manusia diperdayakan dengan kesihatannya, diperdayakan dengan kecantikannya, diperdayakan dengan kemudaannya. Mereka terlupa untuk merawat hatinya. Ya, sebab berapa ramai orang yang memiliki muka yang cantik, muka yang kacak, tapi hati yang buruk dan kotor. Berapa ramai juga orang-orang yang sihat, diberikan kesihatan, diberikan keafiatan kepada mereka, tetapi hati mereka itu adalah hati yang dibenci dan dimurkai oleh Allah. Ini adalah satu bala yang amat besar apabila Allah Ta'ala menjadikan kita, menyibukkan kita dengan penjagaan jasad luaran, tapi mengabaikan kita daripada menghayati akan hati yang sehat dan hati yang tidak mati dan hati yang tidak keras. Sebab tu bila hati yang tidak keras, kita tengok orang dalam kesusahan, hati kita akan menyantuninya. Bila tengok orang dalam kelaparan, hati kita akan ingin mendekatinya. Apabila melihat ada apa sahaja bahaya yang boleh menimpa manusia ataupun kecelakaan yang membahayakan mana-mana makhluk Allah, hati yang tidak keras membatu, ia akan mudah untuk menyelamatkan orang lain, menghindarkan orang lain daripada bahaya ini atau kesulitan itu dan ini, dan dia suka memudah carakan orang lain. Hati yang tidak keras dan tidak membatu ini, ataupun hati yang tidak terkunci ini, adalah apabila mereka belajar dengan keadaan sekeliling. Apa yang mereka tengok terjadi pada orang lain, bukan itu sekadar pengajaran untuk orang lain, tetapi juga untuk mereka. Hati yang tidak terkunci ini apabila mereka membaca Al-Quran, membaca sirah Nabi, membaca kisah para anbiya, mereka bukan menganggap kisah itu hanya sebagai satu kisah yang silam, tapi mereka menjadikan kisah itu sebagai kisah panduan dan pedoman dalam hidup mereka, supaya mereka dapat menjadi seperti orang-orang yang telah Allah berikan nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Mereka nak menjadi seperti orang-orang dahulu yang telah berjaya, yang telah pun mendapatkan janji dan nikmat Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, dalam satu riwayat Aisyah menyebutkan, apabila didatangi dari riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak, ada seorang wanita datang bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata, sesungguhnya hatiku ini telah pun keras. Dia kata, qad qasat qalbi ya ummul mukminin. Wahai ummul mukminin, hatiku ni telah keras. Maka Aisyah kata, apakah engkau mengetahui hatimu keras? Dia kata, ya. Dia kata, kerana aku sukar untuk khusyuk di dalam salatku, sukar untuk aku merasa enjoyful, merasa seronok di dalam berbuat kebajikan atau berbuat kebaikan. Biasanya orang yang hati yang baik, yang sejahtera, bila dia buat kebaikan, dia bergembira dengan kebaikan itu. Bukan dia rasa rugi, bukan dia rasa menyesal dan sebagainya. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, bagaimanakah kamu jika kamu nak melembutkan hati kamu, hendaklah kamu menjaga 3 perkara. Pertama, ayyam saha ra'sal yatim,
hendak antamsah ra'sal yatim, hendaklah kamu menyantuni anak yatim. Maknanya kalau dalam hidup kamu ini kamu memikirkan tentang soal hak kebajikan anak yatim, bukan anak yatim saja, tapi orang-orang yang berada dalam kesulitan, orang yang tidak ada bekalan, orang yang hidup dalam kesempitan, termasuklah anak yatim. Kemudian wa an tat'amal masakin, dan kau memberi makan pada orang miskin. Ini orang yang hatinya tidak terkunci adalah orang yang bukan sekadar memikirkan kekayaan untuk dirinya, bukan sekadar memikirkan kekenyangan bagi perutnya, tetapi dia memikir dalam kekenyangannya, dia mengingati kelaparan orang lain. Dalam kekayaannya, dia memikirkan tentang hak orang lain di dalam kekayaannya. Dia memikirkan tentang kemiskinan orang lain di dalam kekayaannya, supaya kekayaannya itu dapat ia kongsikan kepada orang lain. Maka ini yang Allah Ta'ala peringatkan berkenaan dengan supaya kita tak termasuk dalam hati yang maqfal, atau hati yang qasi, atau hati yang matbu'. Ya, baik. Kemudian yang keempat, al-qalbul maknun. Antara yang disebutkan adalah hati yang maknun. Maknun ni adalah al-mughatta al-mastur, iaitu hati yang telah pun diselaputi daripada hati itu dapat mencari kebenaran atau kebaikan. Di mana Allah Ta'ala ada sebut di dalam ayat Al-Quran, kalau kita boleh tengok di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah menyatakan dalam surah Al-An'am, kata Allah, wa minhum man yastami'u ilaik wa ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu wa fi adhanihim waqra. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada di antara mereka yang telah dengar tentang berita kerasulan kamu, wahai Rasulullah SAW, atau telah dengar akan Quran yang telah engkau sampaikan pada mereka, tetapi kami telah menjadikan, ini Allah telah menjadikan pada hati mereka itu adanya akinnah. Adanya akinnah. Kata Allah, kami telah menjadikan pada hati mereka tu akinnah. Apa akinnah? Akinnah ni tutupan lapisan yang berlapis-lapis, balutan demi balutan. Kalau hati yang tertutup sebelum ni mungkin tertutup dengan satu tutupan, yang ni bukan satu tutupan. Satu tutupan dibungkus lagi, tutup kali kedua, dibungkus lagi, tutup kali ketiga. Berkali-kali hatinya terkunci, berkali-kali hatinya itu diselaputi dengan tutupan yang tanpa ada sebarang ruang cahaya atau udara untuk masuk di dalamnya. Perumpamaannya begitu. Sebab tu Allah Ta'ala kata, bahkan kami telah, antara tanda hati yang telah ditutupi berlapis-lapis ini, kata Allah, wa fi adhanihim waqra, Allah telah pun menyumbat pada telinga mereka benda yang menutupi telinga mereka. Seolah-olah macam kita tengok orang yang dia ambil apa tu, kita panggil, saya lupa lah, kotembat ke apa ke kan, dia letak di telinga dia. Dia tutup rapat-rapat ke dalam telinganya supaya dia tak dengar apa-apa. Dia sebenarnya dia dengar, tapi seolah-olah macam orang yang tidak dengar. Ini kesan implikasi hati yang telah ditutupi dengan lapisan selaput yang berlapis-lapis. Orang yang macam ni, kita nasihat dia beribu kali pun dia tidak akan mendengarnya. Seolah-olahnya masuk telinga kanannya dan akan keluar daripada telinga kirinya.
apa pun nasihat, apa pun teguran tidak akan terkesan padanya, seperti mana kata Allah, a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama ada kamu beri pengajaran kepada mereka atau kamu tidak memberi pengajaran kepada mereka, sama sekali mereka itu tidak akan beriman kepada kamu. Ini sampai kepada peringkat nama dia dalam istilah bahasa kita bebal. Ya, orang yang menjadi bebal iaitu orang yang tak dengar kata, orang yang langsung tidak pernah belajar apa-apa dalam kehidupannya, bahkan orang yang hidup dengan caranya yang sendiri, orang yang sangat selfish, sangat mementingkan diri dan sangat tidak mempedulikan hak orang lain atau tidak mempedulikan keadaan di sekitarnya, hanya melainkan memikirkan dirinya sendiri. Ini adalah seumpama orang yang hidup di dalam dunianya, seolah-olah ia merasakan kehidupan dunianya itu adalah dia sendirian sahaja, tidak ada orang lain. Maka ini adalah implikasi dan kesan yang sangat besar, impaknya, yang Allah Ta'ala berikan peringatan kepada kita melalui golongan-golongan yang seperti ini. Bahkan kata Allah, wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha. Yang kedua, kalau mereka tengok tanda-tanda kebesaran kami pun, mereka tidak akan mengambil apa-apa pengajaran dan tidak akan belajar pun. Tengok dah apa yang dah terjadi, ya, okey, tapi mereka tidak mengambil apa-apa usaha ataupun tidak mengambil apa-apa pengajaran daripada apa yang berlaku. Hatta kata Allah, idza ja'uka yujadilunak. Bahkan kalau kita bawa datang kepadanya, kita nak bimbing dia, kita nak bagi pandangan padanya, kita nak memberikan pengajaran padanya, mereka akan yujadilunak. Mereka akan membantah kamu, mereka akan menentang kamu, mereka akan menyelisihi kamu, dan mereka tidak akan mengambil apa-apa pengajaran daripada kamu sama sekali. Ini juga merupakan salah satu daripada kesan daripada hati yang telah diselaputi dengan lapisan yang bertumpuk-tumpuk atau yang berlapis-lapis. Sebab tu orang yang dah sampai kepada peringkat begini tidak akan bermanfaat kepadanya apa-apa pun pengajaran dan peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang kita lihat kepada golongan kaum Bani Israel di kalangan Yahudi. Ya, macam-macam dah Allah Taala tunjuk kepada mereka daripada masa yang silam, namun tidak ada sedikit pun yang mereka mengambil pengajaran daripadanya. Maka ini menunjukkan pada kita satu perkara yang perlu untuk kita minta lindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada tergolong dalam kelompok golongan ini. Baik, yang kelima. Yang kelima disebutkan adalah qalbur ran. Hati yang memiliki sifat ran. Ini bukannya cerita berkenaan dengan harga minyak, ya, RON 95 ke RON 97 ke, bukan. Tapi hati yang ran, yang mana makna ar-ran ni adalah al-mughatta bi asbabiz dhunub. Hati yang menjadi selaput ataupun hati yang telah pun ditutupi kerana sebab dosa. Yang sebelum-sebelum ni disebabkan kerana sombong, disebabkan kerana penyakit-penyakit hati, disebabkan kerana dusta, disebabkan kerana ingkar. Tapi qalbu ar-ran ni, hati yang ar-ran ni adalah hati yang menjadi keras atau hati yang telah terhijab, hati yang telah pun ditutupi dengan titik-titik hitam disebabkan kerana dosa yang dilakukan secara berulang-ulangan, berulang-ulang kali. Ini implikasi dan kesan dosa dalam kehidupan manusia. Sebab tu kadang-kadang kalau seseorang tu kena penyakit, apa-apalah penyakit fizikal, kencing manis ke, dia nampak kesan dia. Darah tinggi pun nampak kesan. Bahkan COVID pun ada kesan, simptom dia.
Tapi begitu juga Allah Ta'ala sebutkan, dosa ini juga ada kesan dia. Kesan dia yang paling bahaya adalah ia menyerang hati kita dulu. Kalau COVID kan dia serang paru-paru kita. Yang ni dia menyerang hati kita, jantung kita, yang menjadi tempat bernafas atau yang menentukan bernyawa atau tidak bernyawa jasad kita ini, berfungsi atau tidak berfungsi. Tapi bukan fungsi dari sudut jasad saja, tapi fungsi juga dari sudut kerohanian. Maka dalam Quran Allah Ta'ala menyebutkan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dalam surah Al-Mutaffifin, Allah Ta'ala sebut kepada kita berkenaan dengan penyakit Ar-Ran. Ketika mana Allah bercerita kepada kita tentang penyakit Ar-Ran ini, sebelum itu Allah ada cerita kepada kita tentang beberapa perbuatan dosa-dosa besar yang telah dicela oleh Allah, iaitu at-taqfif, orang yang menipu di dalam timbangan, menipu di dalam sukatan dan takaran, kerana mereka memakan daripada sumber-sumber yang haram. Melazimi dengan perbuatan ini menyebabkan hati mereka akan menjadi hati yang ditimpa penyakit Ar-Ran. Kata Allah pada ayat 14 Mutaffifin, sebenarnya bahkan mata hati mereka telah diselaputi oleh kekotoran dosa dengan sebab perbuatan dosa yang telah mereka kerjakan dengan sebanyak-banyaknya. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala menerangkan kepada kita bagaimana orang-orang yang telah ditimpa penyakit Ar-Ran ini adalah orang yang telah melazimi sebagai satu kelaziman dalam melakukan dosa besar dengan secara berulang-ulangan, sehingga kan bila mereka melakukan perbuatan dosa, mereka tidak mempunyai rasa takut atau rasa malu, bahkan mereka merasakan megah dan berasa bangga dan merasa gembira jika ada orang yang menonton perbuatan dosanya, atau ada orang yang komen ke, atau ada orang yang cuba nak ikut ke, dan cuba untuk menjadikan dosa itu sebagai satu budaya yang boleh dilakukan. Maka ini juga menunjukkan kepada kita satu perkara yang amat besar, kesannya kepada hati manusia. Kerana di dalam hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, innal abda idza aznaba dhanban kanat nuqtatun sauda'u fi qalbi fa in taba wastaghfara minha suqila qalbuhu wa in zadat lahu fadzalika qaulullah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kata Nabi SAW, seseorang hamba itu apabila dia melakukan satu perbuatan dosa, satu dosa saja, ya, dzanban, satu dosa saja, maka Allah akan campakkan pada hatinya satu titik hitam. Apabila dia bertaubat pada Allah dan beristighfar pada Allah dan meninggalkan perbuatan dosa itu, suqila qalbuh, Allah akan buang balik titik hitam tadi. Tetapi kalau dia masih melakukannya dan terus melakukannya berulang-ulangan, maka zadat, akan bertambahlah titik hitam itu di dalam hati mereka, sehinggalah tidak ada ruang pada hati mereka itu, melainkan semuanya telah menjadi hitam yang pekat. Maka kata Nabi SAW, itulah tanda hati yang telah tertimpa penyakit Ar-Ran, yakni hati yang telah menjadi gelap, hati yang tidak lagi bercahaya, yakni hati yang tidak lagi menyeru kepada kebaikan, cenderung kepada kebaikan, hati yang melahirkan kepada akhlak yang baik,
sifat yang baik, tetapi kesan dia adalah hati yang sentiasa cenderung kepada keburukan, kejahatan dan juga perkara-perkara yang fahsyak dan juga mungkar. Ya, ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang hal sedemikian. Sebab itulah kita hari ini tak adalah teknologi yang boleh kita scan hati kita. Bukannya scan dari sudut kita buat MRI ke, ataupun kita buat CT scan ke untuk tengok jantung kita warna apa. Memang kita akan nampak warna yang biasalah. Tapi maksud kat sini adalah untuk mengetahui keadaan jantung dan hati kita, apakah ia sudah menjadi gelap, gelita, ataupun ia masih lagi ada ruang cahaya atau ruang kebaikan pada hati itu, walaupun ada sedikit tumpukan kehitam-hitaman pada hati manusia. Sebab itu kata Allah dalam surah Al-Mutaffifin ni, kalau kita baca, masa Allah Ta'ala cerita tentang dosa yang dilakukan, yang digemari dilakukan oleh orang yang tertimpa penyakit Ar-Ran ini, iaitu memakan harta orang lain dengan secara batil, mengambil hak orang lain dengan secara palsu, dengan secara tipu daya. Kemudian kesan dia dengan dosa itu boleh membawanya kepada dosa yang lebih besar, iaitu tidak percaya lagi kepada akhirat, tidak mendustakan kepada balasan di hari akhirat. Bahkan kata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka itu adalah golongan orang-orang yang la mahjubun, akan diharamkan oleh Allah Ta'ala pada hari akhirat daripada dapat melihat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini dapat melihat Allah ataupun Allah melihat, memandang ke arah mereka. Baik. Kemudian kita tengok pada hati yang seterusnya, dipanggil qalbul makhtum. Ya, qalbu al-makhtum. Al-makhtum daripada perkataan khatam, maknanya hati yang telah dicop, ya, hati yang telah ditandakan, hati yang telah ditandakan padanya tanda yang buruk. Ini berdasarkan surah Al-Baqarah pada ayat ke-7, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ini, di mana Allah Taala menyatakan Allah Taala telah pun menandakan tanda pada hati mereka itu, pada pendengaran mereka dan juga pada penglihatan mereka. Apa tanda yang Allah bagi? Ghisyawah, yakni ghasya ni maknanya selaput. Allah telah tandakan hati ini adalah hati yang akan diselaputi dengan kegelapan. Bahkan kata Allah, bila hati mereka telah diselaputi dengan kegelapan, jika mereka mati dalam keadaan demikian, walahum azabun azim, bagi mereka itu adalah azab yang sangat berat atau azab yang sangat besar. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullah, apakah makna hati yang telah dicop, hati yang telah ditandakan oleh Allah Ta'ala? Maknanya, kata Ibn Kathir, istahwadha alaihimus syaitan idh ata'uhu, iaitu hati yang telah dikuasai oleh syaitan. Maksudnya syaitan sudah menjadikan hatinya itu sebagai tempat kediamannya, sebagai tempat kehidupannya. Maksudnya syaitan dah bertapak di dalam hatinya. Syaitan telah pun mendiami di dalam hatinya, sehinggalah dia akan taat kepada syaitan itu. Apa implikasinya?
implikasinya apabila syaitan telah pun berada di dalam hatinya itu, yang disebut sebagai qalbul makhtum, maka syaitan akan mula untuk mengunci pendengarannya dan mengunci penglihatannya. Maknanya mengunci pendengarannya daripada kebenaran dan mengunci penglihatannya daripada pengajaran. Ini lebih kurang macam qalbul matbu' yang kita bincangkan sebelum ini. Cuma istilah-istilahnya yang diguna pakai di dalam Quran berbeza-beza. Cuma ulama' kata masih ada beza. Kalau qalbul matbu' ni Allah terus kunci dah, memang dia takkan dengar benda yang baik. Tapi qalbul makhtum ini, iaitu yang hatinya dikuasai oleh syaitan, tapi hatinya belum betul-betul mati dan terkunci. Masih ada ruang untuk dia memperelokkan hatinya supaya dia menjadi orang yang kembali taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kepada hatinya kesan daripada makhtum tu dia boleh berpindah kepada matbu'. Saya bagikan contoh, ada dalam satu hadis daripada Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an dalam Sahihul Bukhari. Baginda menyatakan, tengok kita selalu nampak fitnah ini berlaku pada kehidupan kita saban hari, dan kita hanya nampak fitnah ini berlaku pada bentuk fizikal, sama ada pada harta kita, pada anak kita, pada diri kita sendiri, pada jasad dan tubuh kita, pada kesihatan kita dan seumpamanya. Tapi kita terlupa dalam hadis Nabi SAW, baginda juga ada menyatakan fitnah ini selalu menimpa kepada hati kita. Jadi kita hidup di akhir zaman ni, fitnah itu selalu menyerang dan juga menimpa kepada hati kita. Kata baginda dalam hadis Huzaifah radhiyallahu anhu, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasir, 'udan 'udan. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, sentiasa fitnah-fitnah ini akan jatuh menimpa kepada hati manusia setiap hari seperti hasir, yakni seperti tikar yang ditenun satu persatu. Kita biasa tengok orang menganyam tikar kayu, bukan kayu, panggil tikar tu lah, mengkuang tu, orang anyam satu-satu, orang masuk. Maknanya macam itulah setiap hari fitnah-fitnah yang ada dalam kehidupan kita ni akan menyusup, menyerang ke dalam hati kita dan keimanan kita dan akhlak kita setiap hari. Sebab tu kita tengok akhir zaman ni, apa yang Nabi sebut dalam hadis ni betul. Setiap hari banyak ancaman-ancaman dari sudut akidah yang datang meresap untuk merosakkan iman manusia. Banyak ancaman-ancaman pemikiran, ideologi yang menyerap masuk ke dalam hati manusia yang merosakkan cara berfikir dan fikiran mereka. Dan banyak juga keadaan sekeliling, suasana sekeliling yang menjadi fitnah merosakkan hati kita hingga membentuk kita kepada kelakuan akhlak yang buruk. Kadang-kadang manusia ni menjadi buruk akhlaknya kerana suasananya, surrounding dia, keadaan sekeliling dia. Sama ada suasana tempat itu, pengamalannya, budaya kerjanya atau amalannya, ataupun juga kerana sikap manusia yang berada di sekelilingnya itu juga boleh memberi impak dan kesan kepadanya. Demikian juga adalah disebabkan kerana kefahaman dan juga idealism yang pelbagai yang selalu menyerang jiwa manusia setiap hari, kata Nabi SAW. Wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun bayda. Kata Nabi SAW, bila fitnah ni datang,
Jika hati itu teguh dan ingkar untuk melawan, oh saya tak nak buat benda ni haram, benda ni berdosa, walaupun masyarakat buat, saya tak buat. Oh saya tak nak terima kefahaman ini, kerana kefahaman ini jelas bertentangan dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya dan di kalangan para salafus salih, para ulama yang silam. Maka akan dicampakkan ke dalam hatinya titik putih, nuktatun bayda. Jadi kita nak cari orang yang macam ni, dalam keadaan orang semua perangai buruk, kita perangai baik. Dalam keadaan orang semua suka menipu, kita bercakap benar. Dalam keadaan semua orang tidak jujur, kita jujur. Walaupun hidup kita tu dalam keadaan seperti menggenggam bara api, sukar untuk berbuat seperti itu. Dalam keadaan orang tidak menggalakkan kebaikan, orang berhibur dengan keburukan, kita tetap dengan pendirian kita pada kebaikan. Kita tidak menggadaikan prinsip kita dan juga pegangan kita, akidah kita, ibadat kita, dalam keadaan apa jua sekalipun. Maka Allah akan campakkan ke dalam hati orang seperti ini tumpukkan putih, kata Nabi SAW, hatta tasira ala qalbain, sampailah hati manusia itu ada dua jenis. Ala abyadi mithlis safa, putih seperti putihnya salju, bersih suci. Fala tadurruhu fitnati madamati samawati wal ardh, hingga hatinya itu akan terselamat daripada sebarang fitnah di mana zaman yang dilalui, selama mana bumi ni ada, langit ini masih ada, tak hancur, hatinya akan selamat. Kemudian wal akharu, adapun hati yang jenis kedua, aswadu murbadun kalkuzi mujakhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Tapi ada satu lagi impak kesan bila fitnah ni selalu menyerang hati manusia. Menyerang hati manusia. Bila serang hati, pertama kesan dia kita nampak pada akidah kita, kepercayaan kita. Kedua, kesan kepada pemikiran kita, cara berfikir kita. Kesan kalau hati sakit, hati itu mati. Yang ketiga, kesan kepada agama kita dan amalan kita, ketaatan kita, kesan. Yang keempat, kesan pada akhlak kita dan perlakuan kita. Akhlak kita dan kelakuan kita. Ini impaknya. Sehinggalah hati yang satu lagi, kata Nabi SAW, hati yang hitam, murbadun, seperti kehitaman arang. Dan baginda kata, bila hati itu dah sampai peringkat begitu, dia tidak akan mengenal lagi mana yang ma'ruf, mana yang baik, dan dia tidak akan mengingkari lagi perkara yang tidak baik, mungkar. Bila hati itu dah sampai kepada tahap sebegini, apakah kesan dan implikasinya? Kesan dia, bila dia tengok benda ma'ruf, benda baik, dia tak buat. Dia tidak melakukan, dia tak tertarik. Tak ada daya tarikan hatinya untuk pergi melakukan benda itu. Lepas tu kita tengok berapa ramai, tapi Alhamdulillah ada di kalangan masyarakat kita yang Allah masih bagi kepadanya nuktatun bayda. Dia tengok orang lain tak buat, dia pergi buat. Lepas tu bila orang viral, orang mencontohinya. Orang meneladaninya, mencontohinya. Masya Allah, ini satu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi. Sebab tu kita kena ingat, anugerah Allah yang paling besar dalam hidup kita bukanlah Allah bagi kita sehat saja, bukanlah Allah bagi kita ni hidup saja, bukan Allah Ta'ala bagi kita harta, bukan Allah bagi kita keluarga saja, tapi bila Allah bagi kita hati yang sejahtera. Kalau hidup dalam keadaan hati yang tidak sejahtera, tak ada nilai kehidupan. Kalau kita hidup tapi kita tak ada hati yang baik, kita tak akan dapat memiliki keluarga yang baik. Kalau kita tak ada hati yang baik, kita tak akan dapat memiliki pasangan yang baik. Kalau kita tak mendapat hati yang baik, kita tak akan dapat harta yang baik, yang bermanfaat untuk kita.
semua benda akan menjadi baik bila baiknya hati itu. Sebab itu benarlah kata-kata Nabi SAW kepada seorang sahabat Nabi, iaitu Amr bin Al-As radhiyallahu an, ketika mana beliau risau apabila beliau terlalu banyak memiliki harta rampasan perang. Beliau ni panglima perang. Bila terlalu banyak harta rampasan perang yang beliau dapat kerana hasil kemenangan dalam perang, beliau takut harta itu mengubah hatinya, tujuannya pergi berperang, atau menyebabkan dia sayang nak keluar pergi perang sebab harta dia dah banyak. Takut nanti dia mati syahid, dia tak dapat lagi guna hartanya. Dia risau. Maka baginda kata kepadanya, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta tu akan jadi salih jika pemilik harta itu adalah orang yang salih. Dan pemilik harta tidak akan menjadi salih melainkan apabila ia memiliki hati yang salih, ya, hati yang sejahtera. Ya. Ini sampai kepada peringkat bila dia tengok benda yang ma'ruf, dia tidak lagi mau mengikutinya. Wala yunkiru munkaran. Dan bila dia tengok perkara-perkara yang jahat, perkara-perkara yang mungkar, dia tidak akan mengingkarinya, bahkan dia mengikutinya, dia melaksanakannya, dia enjoy sekali buat, dia follow, dia ikut buat sekali. Dan mereka tidak mengingkari mungkar itu kerana mereka tak anggap itu adalah satu kemungkaran. Ini adalah impak dan kesan daripada apa yang diperingatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baik. Kemudian hati yang seterusnya sebagai penutup sebelum kita akhiri, al-qalbul mar'ub. Al-qalbu al-mar'ub, yakni hati yang sentiasa dicampakkan ke dalamnya ketakutan. Kan bagus kan, hati yang sentiasa dalam keadaan takut. Tapi kena faham, bukan takut yang membawa kepada kebaikan, tapi rasa takut yang menunjukkan kepada keburukan. Ini dalam ayat Quranul Karim, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran pada ayat 151. Kata Allah, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ra'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwal zalimin. Kata Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran pada ayat 151. Apa kata Allah? Kami akan isikan di dalam hati orang-orang itu perasaan takut dan gerun, disebabkan kerana dosa mereka mempersekutukan Allah Ta'ala dengan sembahan-sembahan yang tidak bernyawa, yang Allah tidak pernah menurunkan sebarang keterangan yang membenarkan perbuatan itu boleh dilakukan. Dan yang demikian tempat kembali mereka adalah neraka Allah, dan itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang berbuat zalim. Baik, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan kepada kita berkenaan dengan salah satu daripada tanda hati yang tidak baik, hati yang tidak sihat, adalah apabila Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hati kita ini memiliki perasaan takut dan gerun. Bukannya takut kepada Allah, takut kepada azab, takut kepada kurangnya amal, takut kepada banyaknya dosa, takut kepada mengingkari janji Allah setelah bertaubat. Bukan yang itu. Tapi Allah campakkan ke dalam hatinya takut kalau dia tu beriman. Dia takut kalau dia tinggalkan syirik. Dia takut kalau dia tinggalkan agama penyembahan berhala. Dia takut kalau dia tinggalkan kekufuran untuk masuk Islam. Saya takutlah nak masuk Islam.
Ada perasaan begitu, Allah campaklah hati mereka. Atau mereka rasa takut kalau mereka mengikut kebenaran. Apa yang Rasul sampai pada mereka, mereka takut nak dengar, sebab takut nanti mereka terikut kebenaran itu. Mereka takut mereka terima kebenaran itu. Bila orang ajak buat baik, oh dia kata takutlah buat baik. Sekarang jika aku berbuat baik, dia kata aku khawatir nanti hilang teman aku, hilangnya kekayaan aku. Kerana bila dah jadi baik, kena banyak sedekah, kena banyak infak. Maka aku takut hilang hartaku, hilang teman-temanku, hilang keseronokanku, hilang hiburanku, hilang kepuasan keinginan nafsuku, dan menyebabkan hilangnya ia daripada dunia ini. Ya, kalau dia berhijrah, dia takut nanti habislah, ya, periuk nasi dia dah makin berkurangan. Ya, takut kalau dia kerja betul-betul dengan telus, dengan baik, susah naik pangkat. Jadi kena kerja dengan cara tak betul, baru cepat naik. Dia tidak memiliki perasaan-perasaan yang seperti itu. Maknanya Allah campakkan padanya rasa takut, tapi yang membawa kepada kecenderungan yang negatif. Ya, kecenderungan yang negatif. Maka ini menunjukkan hati yang mar'ub. Ya, seperti mana dalam tafsir mengatakan Allah SWT menimpakan kepada hati orang-orang kafir. Takutnya mereka jika menerima Islam, takutnya mereka kalau tewas dalam perang terhadap orang Islam. Dan Allah campakkan ke dalam hati orang-orang munafik. Ya, Allah campakkan ke dalam hati orang-orang munafik, iaitu apabila mereka rasa takut bila orang Islam menang dalam perang, mereka nak orang kafir yang menang. Dan hati mereka akan rasa takut jika Allah membongkarkan rancangan-rancangan kejahatan mereka yang telah mereka rancangkan kepada nabi-nabi mereka. Ya, kepada Nabi yang mereka rancangkan kejahatan mereka kepada Nabi dan kepada orang-orang Islam. Maka inilah perasaan-perasaan takut yang buruk, ya, apabila seseorang itu takut kehilangan daripada keinginan nafsunya, ataupun daripada kerakusan dan ketamakan pada harta dan dunianya atau pangkatnya, takut pada kehilangan kedudukannya, takut tak dapat lagi untuk dia berfoya-foya, bergelumang dengan dosa dan kejahatannya, kerana disebabkan kebaikan dan petunjuk Allah kepada dirinya. Maka ini adalah salah satu daripada perkara yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk kita dihindarkan daripada musibah penyakit-penyakit yang seperti ini. Baik, itu sikit sebanyak yang dapat kita kongsikan pada kali ini, dan insya-Allah kita akan sambung kembali sambungan tajuk ini. Ada sikit lagi kemudiannya untuk kita lengkapkan kepada apakah impak dan kesan hati-hati yang kita bincangkan ini semua kepada kehidupan kita di dunia ini, apatah lagi kesannya di hari akhirat kelak. Moga-moga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita hati yang sejahtera. Allahumma amin. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma hdi qulubana wa saddid alsinatana waslul sakhaymata qulubina rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.